Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah beri kita peluang datang ke rumahnya ini untuk laksanakan fardu maghrib secara jemaah. Mudah-mudahan solat kita diterima, diberkati, dirahmati Allah taala. Dan kalau kita masih ingat lagi, saya ingat bulan lepas kan, malam ni kan, solat sebulan yang lalu, balik-balik tu banjir. Ada yang sangkut pasal bila Allah penuhi ataupun Allah tentukan masa tu, tak dapat buat apa. Ramai rakan-rakan kita pada malam Ahad begini kan, ingat masjid tu penuh air dekat-dekat keliling. Kita nak balik putus apa rumah, sebaik saya sempat gitu. Ini tak disangka kan, maksudnya dalam kehidupan kita ni, kita tak sangka apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Ke depan kita tidak tahu. Sebab itu penuhilah kehidupan kita dengan aktiviti-aktiviti amal soleh. Amal soleh itu aktiviti lah sebenarnya kan. Amal soleh ni aktiviti lah. Aktiviti kehidupan harian kita tu kita penuhi dengan amal soleh. Kita tak tahu bila masanya Allah jemput kita ataupun musibah berlaku dalam pelbagai perkara. 2 hari lepas yang Jakarta 6.7 skala Richter kan. Ni Allahu Akbar kan. Orang baca tu Allah. Macam mana kita nak buat? Ni tak kena kita lah, kita tahu. Ini cuma tak logik jugalah kan, Syah Alam. Bukit Lancung pun lama dah kan, sekeliling tu Allah. Habis kan. Sini tak boleh pergi. Jadi ini sebenarnya pengajaran kan, ingatan Allah Taala pada kita. Bahasanya bila Allah nak sekali je kan, sekali je, 1 second saja Allah turunkan, 2 hari je hujan. Saya duk ingat isteri saya, Allah kata lama hujan ni. Dulu sini lama, kalau pantai timur hujan seminggu baru dah banjir. Tapi ni hujan tak berhenti-berhenti 2 hari. Pelik kan? Tapi Allah kan. Kalau ikut laporan polis, sembang dengan polis hari tu, dia kata di Shah Alam saja 10,000 buah kereta yang direport. Shah Alam saja berapa bilion tu kan. Ini maksudnya sepatutnya bila kita ingat begitu, makin dekatlah kita dengan Allah kan, makin dekatlah kita dengan rumah Allah. Tempat yang paling selamat, tempat yang paling apa kata pertahanan umat Islam, rumah Allah lah. Masjid apa surau Syekh 1924 kan. Bukan main, duduk jaga sekarang penuh kan, saya duduk tengok Allah kan. Yang tak boleh balik rumah, terperangkap di highway. Masjid-masjid lah jadi pusatnya kan. Hantar masjid tu, hantar, dan masjid dah ahli AJK masjid lah, duk masak situ, masak sini kan. Maksudnya last kali dalam keadaan musibah baru ni tu, rasa semua masjid di Syekh apa di Shah Alam ni, kebanyakannya ataupun sini pun ingat Putra Haid pun sama kan. Penuh sukarelawan, hantar makan dan sebagainya. Dan itu ingatan oleh Allah kali mungkin kan, untuk kita ingatkan bahawasanya rumah Allah ni perlu dipenuhi sebenarnya kan. Tapi ramai mana orang datang ke rumah Allah. Apatah era teknologi ni, Facebook dapat, aku belajar dengan Facebook, YouTube boleh belakang kan. Tapi ingat keberkatan tu, bila masuk rumah Allah kita tahiyatul masjid kan. Itu lain. Lain. Jadi apa pun pastikanlah kehidupan kita tu dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti amal soleh. Sebab tu kita belajar faraid ni sebenarnya, kalau kita tengok sirah baginda Rasulullah SAW, di Mekah Rasulullah hanya menceritakan bahawa dalam Al-Quran pun cerita bab-bab akidah kan, selama 10 tahun. Sampai di Madinah, bila pindah ke Madinah tu, Rasulullah ayat Al-Quran tu cerita bab-bab muamalat, bab-bab ni, kehartaan, pengurusan dan sebagainya. Pasal apa? Untuk memastikan akidah tu dah beres. Aktiviti hidup harian tu
adalah berdasarkan syariat Islam. Sebab itu ayat baca tadi kan, wa jahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hendaklah kamu berjihad dengan diri dan harta kamu. Maksudnya harta-harta ni bukanlah sesuatu yang berdosa. Harta-harta ni bukanlah sesuatu yang maksiat. Harta yang kita cari, harta yang kita usahakan ini ialah satu saham, satu peluang, satu aktiviti yang akan kita gunakan hasil harta tu pada hari akhirat pula. Jual beli yang kita lakukan ialah untuk kita dapat barang. Beli air ni dapat barang kan, kita beli barang, beli satu ni keluar duit dapat beli, dapat air. Orang Islam beli ni dapat air, dalam waktu sama dia dapat pahala. Pasal apa? Pembelian itu adalah mengikut Al-Quran, mengikut kaedah syarak. Jadi aktiviti harian kita jual beli ni, akad ini adalah aktiviti yang memenuhi kehendak amal soleh tu. Jadi amal soleh dalam harta ni banyak. Separuh lebih kehidupan kita banyak berkaitan dengan harta. Urusan harta. Bayar bil, bayar tu online dan semuanya kan adalah harta. Dan pastikan urusan itu adalah berlandaskan syariat Islam, amal soleh. Sebab itu kita harta itu adalah peluang untuk kita dapatkan pahala, dan pahala itu kita akan guna pada hari akhirat kelak. Jual beli pada hari akhirat dia tak laku dah kertas dolar RM ke, kepala George Washington ke kan, Queen Elizabeth, tak laku dah. Yang lakunya pahala. Jadi pahala-pahala ni yang diceritakan oleh Allah dalam Quran, dan tak adalah kitab lain kan, tak maksudnya tidak ada lah dalam kajian sains ke bab pahala ni. Yang ada hanya dalam Quran. Yang boleh cerita bab pahala ni adalah Allah dan Rasulnya. Tak ada orang lain boleh cerita bab pahala. Rujuklah buku mana pun kan. Jadi bila pahala-pahala ni kita cari, urusan keuangan, urusan harta kita ni ialah untuk dapat pahala, yang mana pahala itu kita akan gunakan pada alam satu lagi tu, untuk pelaburan, untuk kehidupan alam satu lagi. Itu gunanya kita beraktiviti amal soleh ni, untuk kita balik, untuk bukan balik kan, singgah satu tempat lain ke tempat seterusnya, hasil daripada aktiviti soleh, amal soleh kita. Keluar RM1 dapat barang RM1, dapat pahala. Pasal apa? Kita ikut syariah, kita ikut Al-Quran. Tapi ramai juga orang yang keluar RM1 dapat RM1 tapi tak dapat pahala. Itu untungnya dari akhirat bagi orang-orang yang beriman. Sangat untung kan? Pasal semua kita buat, semua usaha yang kita lakukan adalah untuk akhirat. Benda sama, makan sama. Orang bukan Islam pun makan, semua orang makan. Tapi kita makan kenyang, pahala dapat. Pasal apa? Ikut syariat. Sama juga bila masalah duit, kita dapat duit pun pahala, keluar duit pun pahala. Sepatutnya kan, sepatutnya begitu. Beli rumah, orang lain beli rumah, orang bukan Islam beli rumah. Orang kafir, Cina, Hindu, orang putih, orang Rusia, orang Jepun, semua beli rumah. Tapi kita Muslim beli rumah, dapat rumah dan dapat pahala. Kalau kita buat, katakan finance kita 25 tahun, 25 tahun tu lah pahala. Lama amal soleh kita. Kita bayar monthly payment kita kan, tiap-tiap bulan bayar untuk duduk rumah tu dengan guna kaedah syariah. Berkekalalah 25 tahun tu kita dapat pahala. Untungnya jadi orang Islam, untungnya jadi orang yang beriman. Pasal kita yakin hari akhirat. Tapi kalau kita tak guna kaedah yang syariah ni, yang dipatuh syariah ni, 25 tahun kita beli rumah, bayar 30 tahun sekarang. Dah boleh extend sampai 35 tahun. 35 tahun monthly tu kita tak guna syariah, tak guna hukum hakam yang Allah syariatkan. 35 tahun lah sia-sia. Dapat rumah pahala tak ada. Panah rumah tu kan, panah pasal guna kadar riba kan. Tak nampaklah panah tu kan, tapi hakikatnya panah. Pasal apa? Tidak mengikut syariah. Sebab tu aktiviti kan, keluar duit, pergi bank,
Allah ni orang beli online, Lazada ke, Shopee ke, kena tengok, kena pastikan ikut syariah dalam urusan keuangan harian kita. Kita orang Islam melangkah ke kios bank tu, melangkah masuk duit kan, password, mesti ada pahala kalau kita ikut syariah. Tapi kalau kita tak ikut syariah, hollow lah 100 kali pun tak ada apa, sia-sia. Siapa? Tak ada apa-apa, bukan amal soleh. Bagi Islam, apa saja yang ikut syariah berpahala, mudah je. Sebab tu dikatakan aktiviti hidup dia. Kita kena penuhi aktiviti hidup kita dalam urusan harta ni mengikut syariah, supaya kita akan dapat pahala. Semua kita 24 jam saja hidup, dan semua kita akan berurusan menggunakan harta. Cuma cara kita masing-masing lah. Sebab tu bagi orang beriman, cara kita begini, cara mudah kan. Cuma Islam ni diatur semua, tak ada yang tidak diatur oleh Islam bab harta. Sebab tu dalam Islam, ada bank Islam kan. Di negara mana semua ada bank Islam, banyak sekarang ni kan. Cuma beberapa negara lagi tidak ada bank Islam. Kenapa ada bank Islam? Di di Switzerland, Thailand, kenapa ada bank Islam? Kenapa tak ada bank Buddha di Amerika? Kenapa tak ada bank Kristian? Tak ada. Pasal apa? Tidak kemampuan syariah, tidak ada hukum syariah. Kita orang Islam nak beli apa-apa pun Allah telah program. Rasulullah SAW daripada awal lagi bila ayat-ayat berkaitan dengan muamalah tu turun macam-macam ayat. Gini, gitu, gini kan. Sampai ke urusan bank pun disyariatkan, dijaga, dipelihara. Termasuk wasiat kan. Wasiat yang kita duk belajar tu Allah syariatkan. Jadi sebab itu bila kita renung balik, katakanlah agama yang kadang ada orang claim kan, dia way of life. Dulu Islam je way of life. Tapi sekarang banyak agama duk claim way of life. Okey, way of life. Mana ada pelaburan ikut agama? Pelaburan Hindu ke, insurans Hindu ke, ataupun apa. Contohnya dari sudut sistem muamalah ni. Tapi dalam Islam, Islam boleh claim dia lengkap. Pasal apa? Dia ada semua. Ada keuangan, ada perbankan, ada insurans dalam bab muamalah. Sebab tu kita muamalah kita nak atur supaya ikut syariat. Benda sama, semua orang buat, tapi kita pastikan ikut syariat. Bila ikut syariat maksudnya kita yakin pada hari akhirat, kita yakin dengan peraturan yang Allah syariatkan. Itu perjalanan hidup kita. Sebab tu mudah je kan. Maksudnya bila kita belajar, kita tahu ini sebenarnya ruang dan peluang kita untuk beribadat. Bukan maksud ibadat tu kita duduk kan masjid, tak. Banyaknya ialah tempat kerja, urusan kerja harian kita syariatkan dia. Keuangan, duit, kita syariatkan dia. Maksudnya semua aktiviti. Kalau kita pembiayaan 5 tahun final kita, pembiayaan 5 tahun itulah berpahala. Pasal apa? Kita tak ambil riba, kita ambil sistem baik bisaman ajir ke, baik utawarruk ke, yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bila kita tak ambil riba, maksudnya halal lah duit itu. Bila halal, perhalalah kita. Itu untungnya orang beriman kan, untung berpahala kita. Cuma kita kena belajar lah. Berarti jangan ada kehidupan kita dah usang harta ni yang tidak ikut syariah. Jangan ada. Pasal apa? Kalau katalah 30% kehidupan kita urusan keuangan ini ikut syariah, banyak pahala kan. Setiap hari keluar duit dapat pahala. Dan online ke, sedekah ke, apa ke, tak semestinya sedekah kan. Aktiviti hidup kita harian pahala. Pasal apa? Ikut syariah, ikut peraturan oleh Allah Ta'ala. Tapi tak ikut, tak dapat apa-apa. Naik kereta, orang Islam dengan orang bukan Islam tak sama. Kita naik kereta ada peraturan. Naik kereta, sepanjang kita nak sejam naik kereta, berpahala kita kalau kita ikut syariah. Tapi kalau kita tak ikut syariah, naik kereta 10 tahun pun tak ada nilai apa-apa. Pasal apa? Tak ada apa. Tak ada apa, tak ada kaedah, tak ada apa. Naik, rugilah kita. Sepatutnya kita bila ini tak boleh, kena ikut syariah kan. Apa? Macam mana lah kaki mana kan, baca apa, itu semua disyariahkan. Ada tunjuk dalam hadis dan sebagainya. Okey, itu sebagai renungan kan.
Dan ini sama juga bila kita belajar faraid, wasiat apa ni, harta juga. Bila kita belajar faraid, sebenarnya untuk pastikan urusan harta kita, mati pun kita ikut syariat. Mati pun kita masih berpahala lagi apabila kita tinggalkan harta-harta kita untuk diwarisi oleh anak cucu kita dan berpahala. Kita tak nak harta-harta yang kita tinggalkan itu dalam keadaan dosa dan diterima oleh anak cucu kita secara berdosa. Maksudnya dia tak tahu tapi berdosa. Harta tidak sah, harta haram, harta rasuah, makan minum hari rupanya harta tak sah. Tapi tak nampaklah mata kitanya. Tapi di sisi malaikat, rokit dan atik, dia ni ambil harta haram, maka pada anak cucu dia, pusaka bagi faraid apa semua. Tak, sebab tu faraid kan, bila bab faraid kita tak, harta haram tidak difaraidkan kan, tidak boleh difaraidkan harta haram banyak mana sekalipun, tak kira lah banyak mana pun, di sisi Allah tidak ada nilai. Tapi di sisi mana Allah banyaknya faraid kan, ada 3 juta, banyaknya di sisi manusia 3 juta dia banyak kan. Kalau tambah kosong lagi banyak lagi, 30 juta, tambah kosong lagi 300 juta, banyaknya harta untuk difaraidkan. Tapi Allah tahu kamu dapat daripada mana ni? Dapat daripada mana? Dapat ni. Sudah kan. Pasal bab harta 2 soalan kan. Bila mati anak Adam kan, berlangkah saja daripada kubur tu, Arif pak tanya macam mana Allah, mereka akan tanya macam mana kehidupan kamu, nyawa apa ni, guna tubuh badan untuk apa. Lepas tu mana harta dapat, mana harta dibelanjakan. 2 soalan bab harta, panjang cerita. Soalan dalam kubur ni 2 bab harta. Panjang. Jadi sebab itu bila kita faham dari segi syariatnya, bila kita faham kaedahnya, faham dan kita amalnya kan, benda tu mudah je amal, insya-Allah kita akan dapat jawab dengan baik. Belanja pun kita belanja akan dapat faedah, dapat pun faedah, belanja pun faedah. Apa guna dapat banyak tapi berdosa, beban ke atas kita. Lepas tu kita yang belajar ni, kita tak nak harta haram pada kita dan juga pada generasi kita, anak cucu kita. Ini dah bila bab faraid, berebut harta faraid kan, bergaduh dapat secara tidak sah, bawa pada mahkamah, akhirnya sama menyaman dan dapat kat kita benar pasal kita hebat cari peguam handal, dapat. Tapi kita tahu bahawasanya harta tu harta tidak sah, dan kita waris pada anak-anak cucu kita. Allah kesian sebenarnya. Tapi di sisi manusia, untungnya berapa banyak dapat, tapi di sisi akhirat, mata akhirat, Allah rugi kan. Pasal wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat ni kekal, dunia sementara, transit saja. Kekal akhirat. Dah kalau kena pukul apa muka Allah, tak nak kita kan. Maksudnya beban. Tak payahlah benda harta haram ni, tak payahlah kita keliru bab harta haram kan. Tak payahlah kita bab yang tak payah, ambil yang halal, yang garanti halal, insya-Allah kita laju je kan kehidupan kita. Okey, ini ada persoalan kan, dan saya kebetulan ada jaruannya. Ini ulang kan, pada orang yang dah belajar sebenarnya, tapi ada saya tambah sikit soalannya. Apakah harta yang dinamakan dalam KWSP menjadi harta pemilik penama dan yang dinamakan saja, dan harta yang dinamakan dalam wasiat? 2 persoalan ditanya kan. Dinamakan dalam wang KWSP tu menjadi milik penama, yang dinamakan, katalah anak tu A bagi nama kat anak dia, okey, anak sulung, okey, namakan A ni Ali ke Ahmad ke ni, dinamakan kepada anak sulung dia nama Ali, contoh, Ahmad ke Saleh ke kan. Jadi adakah bila bapak dia mati tu, wang itu nama dia boleh kat dia? Tidak kan. Dia tidak. Dan satu lagi, dan lepas ni saya kulaskan, dan harta yang dinamakan dalam wasiat, ayah bagi wasiat ataupun seorang itu bagi wasiat, adakah dia bagi nama, okey ni saya wasiatkan harta ni bagi ke dia ni, adakah milik penama tu? Kita tengok macam mana status dia. Okey, tengok tamu
KWSP. Tengok kan, boleh ambil gambar apa kalau nak tak ingat kan. Untuk guideline untuk kita belajar, guna untuk waris-waris kita, anak beranak kita kan. Harta KWSP, status harta KWSP adalah harta pusaka. Status dia, nampak kan? Kau saya besar sikit. Okey. Mana? Oh, tak boleh nak alih. Okey, boleh dah. KWSP dia akan jadi harta pusaka. Wang caruman oleh si mati di waktu hidupnya perlu dibahagikan secara faraid. Wasi maksudnya penama. 1 penama, 2 penama, 3 penama, berapa penama sekalipun, kalau katakan diizinkan. Sistem ni berubah kan. Dulu 1 penama, sekarang boleh tambah berapa penama. Tak kira ramai mana penama sekalipun, mereka adalah wasi saja, penerima amanah, pemegang amanah. Penama ni pemegang amanah, bukan penerima. Okey? Jadi bila bukan penerima, dia tak boleh ambil kat dia. Kadang-kadang penama itu layak terima pusaka, kadang-kadang penama itu tak layak terima pusaka. Jangan aku ada nama kan, ni arwah ni bagi 3 nama, A, B, C. A tak ada waris tapi tidak layak dapat pusaka. B, C waris, layak dapat pusaka. B, C saja yang dapat, A tak dapat. Mungkin arwah ni buat penama tu untuk backup. Mana satu percaya kan? Ataupun dia adalah niat manusia ni, apa kata, akal dia macam-macam kan. Pemikiran, perspektif pelbagai manusia ni. Dia kreativiti tu hebat manusia kan. Dah Allah jadikan begitu kan. Dia fikir macam-macam. Nama tu. Jadi akhirnya dia letak nama kawan dia ke, letak nama pak saudara dia ke, letak nama datuk dia ke, nenek dia ke, untuk selamat. Nenek aku mati dulu ku, tak boleh ya. Tak nama ni, tukar lagi kan. Sebenarnya selama mana penama itu dikatakan penama, tak semestinya dia layak terima pusaka. Tapi kalau penama itu dalam kumpulan yang layak terima pusaka, dapat. Contoh, arwah ni ada gini. Contoh kan, bila nenek dapat tu kan, A dia namakan anak lelaki, kata anak lelaki dia, dan A ni ada ibu, ada ibu. Okey, ada ibu, lepas tu ada isteri, ada adik lelaki ke perempuan ke tak kira. Ni anak dia. Dan walaupun nama dia seorang, harta ni perlu diagihkan ikut faraid. Maksudnya ambil harta ni, katalah berapa harta, 100,000, kena bagi kat ibu. Sebagai ibu 1/6, pada isteri berapa, 1/8, anak lelaki, adik lelaki, tapi dah ada anak lelaki, tak dapat. Anak adik asabah, kita dah belajar tu kan. Itu contoh. Atau tadi dia namakan, dalam kes ini dia namakan anak dia, tapi dia ada, ni ada A namakan anak ni si mati. Si mati ada nenek, dia ada nenek, tapi si mati juga ada ibu. Ni anak lelaki dan perempuan ramai kan, mungkin anak-anak ramai 5-6 orang anak. Jadi kalau macam ni, si mati, bila mati dia ada ibu, dia ada anak, nenek. Waktu ni nenek tak dapat. Pasal apa? Ni ada, nenek dihijab oleh ibu.
Walaupun nenek dia yang jaga dia. Tak. Walaupun dia nenek yang jaga dia, tapi pasal si mati ni ada ibu duduk mana? Ibu duduk Indonesia. Kan? Banyak ni. Kan? Ibu balik Bangladesh kan. Dapat kat ibu. Dan anak-anak. Ini saja yang dapat. Wang kena beli SP tadi. Okey? Jangan kata dia pun ibu ni Indonesia tak dapat, bukan? Bila nama ibu duduk mana pun ibu. Pasal di sisi Allah tidak ada batasan sempadan. Di sisi manusia ada sepadan kan. Indonesia, Bangladesh ke apa, Thailand ke. Malaysia tak, Allah tak ada. Dapat hak ibu. Okey. Itu yang pertama. Jadi wasi hanya sebagai pemegang amanah saja. Okey, pemegang amanah sajalah. Tak kira berapa nama, ingat ke bila kita nanti kan yang bekerja lagi lah. Yang ada pecik nak buat majana kan, yang ada pecik tu cek balik. Dan maklumkan kepada, kalau boleh lah maklum pada wasi anak kita ke siapa ke, pesan tu. Bukan semua yang pergi ke masjid, pergi ke surau, duk ambil kat dia kan. Nama aku ni ada 5 nama, ayah apa, portion barang ambil banyak. Tak boleh kan. Ambil tu jadi harta haram. Ambil saja walaupun 1/5 kan, bapak tak banyak kan. 1/5 ambil setuju, haram. Pasal bukan milik kita. Okey. Jadi maksudnya dua keadaan. Satu, penama tu mungkin jadi pemilik pusaka. Satu, penama tak semestinya jadi milik pusaka. Tak dapat apa-apa. Tumpah nama je lah. Dia hanya semata-mata pemegang amanah. Jelas? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Yang kedua, wasiat. Wasiat. Si mati buat wasiat. Aku kalau mati wasiatkan sebanyak ini bagi kepada si A, contoh. Okey? Kalau mati, aku wasiatkan harta aku sebanyak ini bagi pada si A. Dan si A itu kebetulannya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan waris. Dapat kat penama tu? Dapat. Kena faham tu? Jangan silap faham. Maksud dia, wasiat yang diwasiatkan oleh si mati itu sah. Pasal apa? Dia telah wasiatkan secara sah kepada penerima wasiat yang bukan terdiri daripada ahli waris dia. Faham? Satu lagi. Okey. A tadi wasiatkan kepada apa ni? Si mati wasiat pada A, tapi A tu anak dia. A tu isteri dia. Macam mana? Apa status wasiat? Wasiat tu tidak sah. Wasiat tu tak sah. Ini banyak orang bertukar kan, confused. Kenapa wasiat pada orang lain sah, wasiat pada isteri, wasiat pada anak tak sah? Wasiat sebab tu kena cek dulu. Bila bab wasiat cek dulu. Arwah wasiat kat siapa? Wasiat kat kawan, sah? Wasiat kat isteri, batal. Pasal la wasiyatan, wasiat tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. Ni kena faham kan? Kita semua ni, kita tak boleh wasiatkan kepada ahli waris yang layak terima faraid. Jangan duduk cerita putih ke cerita Peramli tu, bukan lah. Itu cerita. Ni hukum kan? Maksudnya kita tak boleh wasiat kepada ahli waris yang layak terima faraid. Jadi ingat kan, sekarang ni 6 orang dalam kehidupan kita tak boleh wasiat sama sekali. Untuk panduan kita sekarang ni kan, untuk semasa kita ni, kita tak boleh wasiatkan kepada 6 orang.
kita sekarang ni. Kalau kita nak buat wasiat, aku belajar di masjid nak kena buat wasiat. Fikir nak buat wasiat, jangan wasiat kepada 6 orang. Kalau buat wasiat tak sah. Siapa? Ibu, bapa, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. 6. Anak angkat boleh. Arwah telah wasiatkan kepada anak angkatnya berapa? Wasiat tu macam mana? Sah. Arwah wasiat kat kawan dia banyak ni, wasiat sah. Tapi kena check pula lah amount dia tu. Wasiat dia dalam, betul, wasiat ni kan dia ada peraturan. Wasiat ni juga hukum Al-Quran, hukum yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bukan hukum manusia, bukan datang daripada orang bijak pandai, bukan. Datang daripada Allah hukum wasiat. Peraturan pun juga daripada Allah. Jadi pastikan jangan lebih daripada 1/3 amount tu. Kita tak boleh buat, aku wasiatkan semua harta aku pada kawan ni, batal wasiat. Kenapa? Wasiat dari segi kaedahnya tidak boleh lebih 1/3 daripada nilai harta bersih si mati. Sebab tu kena kira dulu. Jadi kita dalam kehidupan kita sekarang ni, kalau kita nak buat wasiat, cek dulu harta kita lebih kurang agak-agak berapa. Jangan terlebih daripada 1/3. Dan ingatkan, wasiat ni ialah Allah perintahkan untuk apa? Untuk kita sendiri sebenarnya. Memang kita wasiat ke orang, tapi sebenarnya untuk kita. Sebagai apa? Sebagai sedekah jariah kita. Sebab tu wasiat, jangan wasiat pada kan? Maksudnya kita sedekah pada kawan, sedekah pada apa. Jadi sedekah tu dah jadi harta sedekah yang jariah lah. Bila kita mati saja, sedekah kita pun, wasiat tu berkuat kuasa. Dapat kepada kawan kita 3,000, 5,000, dapat kat dia, dan kita pun akan dapatlah pahala. Tutup mata kita tu bukan tutup saja, tutup mata celek lepas tu. Pasal apa? Ada pahala bergerak melalui pelaburan investment kita, wasiat. Itu gunanya wasiat. Maksudnya strategi Allah programkan untuk kita supaya kita tak mati tutup tu mata tu kan. Mati memang tutup mata, tapi ada hasilnya masuk. Mati saja pak, buat kuat kuasa wasiat. Jadi wasiat itulah guna wasiat. Tapi kita wasiat, kena aku nak wasiat kat bini aku, wasiat kat ibu aku, wasiat kat anak aku, biasanya begitu. Sebenarnya salah. Tak. Okey, soalannya, arwah si mati telah wasiatkan 50% kepada anak angkat. Adakah wasiat itu wasiat itu sah sekadar 1/3? Jadi kena recalculate balik, bagi 1/3 pada si mati. Sebab tu kan kalau nak buat wasiat ni, jangan sebut amount sebenarnya, untuk kita mengelakkan bila kita kira-kira terlebih. Duk ingat ke RM50,000 ni tak sampai 1/3 pun, tapi bila mati waris kira ni lebih. Sebab tu lebih baik kita sebut wasiat ni, aku wasiatkan 1/5 harta aku dalam bank, dalam tabung haji, bagi pada sebut macam tu lebih selamat. Kalau kita sebut amount, aku wasiatkan 10,000, tengok dalam tabung haji kita tu tolak memang 20,000 saja, jadi 10,000 wasiat. Apa chances dia, peluang untuk terbatas tu cerah lah. Dia ada kaedah kan, ada step by step macam mana kita nak buat wasiat tu. Sebab tu sebut kadar, senang. Dan dalam budaya Islam awal dulu, para sahabat kan bila mereka wasiat, biasanya majoriti dalam kitab-kitab menceritakan bahawa para sahabat wasiat 1/5. Itu budaya awal Islam dulu.
1/5. Dia tahu 1/3 pun banyak. Jadi diwasiatkan 1/5 daripada harta dia. Itu dalam tradisi Islam dulu. Kita sekarang ni hilang benda tu seolah-olah kan. Jadi wasiat tu satu yang mestilah wasiat ke anak aku kan. Begitu jadi. Itu kesilapan. Okey. Jadi maksudnya sini, penama mestilah bukan penerima pusaka. Jadi wasiat hanya kepada mereka yang bukan waris. Bukan waris maksudnya bukan waris yang layak terima pusaka. Kalau kita wasiat kat sepupu kita, boleh. Tapi dengan syarat sepupu kita itu bukan waris yang terima pusaka. Sebab tu, mau tak mau, kita kena belajar faraid juga. Nak pastikan wasiat kita betul ke tidak. Sebab tu, faraid dengan wasiat dia parallel kan, dia sekali. Dia tak boleh belajar asing, akan silap. Saya wasiat kat sepupu saya lah. Dan memang sepupu saya duk belajar. Tadi ustaz kata 5 orang, 6 orang saja tak boleh. Tengok keadaan. Kalau kita tak ada siapa dah kan, mati semua, anak tak ada, mati semua yang ni, ibu pun tak ada, isteri tak ada, yang adanya sepupu. Tak boleh dah. Waktu tu pasal apa? Pada waktu tu waris kita ialah sepupu yang layak menerima harta pusaka. Lepas tu kita kena tahu mana waris kita. Sampai ke sepupu kita kena tahu. Nak kenal. Supaya kita tidak buat kesilapan. Tak kenal, rupanya sepupu kita wasiat. Tengok-tengok tak ada waris. Ada sepupu. Dan sepupu tu kebetulan laki. Dia lah waris asabah. Dapat semua pusaka kan. Tak ada guna. Rugilah, maksudnya rugilah wasiat itu. Sedangkan Allah bagi peluang sekali saja seumur hidup buat wasiat. Hilanglah sedekah jariah kita. Saat-saat terakhir bila mati tutup mata tu, tak berjalan wasiat kita pasal kita wasiat kat sepupu dan sepupu kita adalah waris asabah, habis. Rugi. Okey? Sebab itu kena tahu kan siapa yang mudahnya kita jangan wasiatkan kepada keluarga kita lah, mudah. Tapi afdal kalau ada di kalangan keluarga kita yang miskin, afdal pula. Nampak kan? Dia bukan bercanggah, tapi dalam wasiat ni, anak beranak kita ada miskin, sepupu, 2 pupu kita miskin. Memang afdal wasiat kat waris, sama dengan zakat kan? Sama. Afdal kepada kerabat. Tapi tengok dulu waktu mana dia layak atau tidak. Jadi akhirnya kena belajar juga kan, kena tahu juga, check dulu waris aku ni layak tak terima wasiat. Okey, dan amount tadi kan jangan lebih 1/3. Itu jawapan kan kepada mereka yang tanya. Dan banyak lagi kan, ni ada senarai sebenarnya. Wang derma melawat kematian. Orang bila mati kan, orang Melayu kita letak dulu tak kaca kan, kaca hijau. Tak botol, tak kaca hijau. Pasal dulu pasal apa tak duduk siling. Sekarang tak guna duduk siling kan. Dulu memang tak botol kaca hijau kan, 20 sen, 50 sen tinggi. Bunyi tak kaca tu tak bagi bunyi. Siapa keluar di bawah setengah-setengah tak kaca lagi. Dah duit RM1, RM20, RM20, RM50 kan. Itu ada lah. Tapi wang derma kematian dia bukan pusaka. Bukan pusaka. Jadi orang setengah tak, ni wang pusaka ni orang derma untuk si mati ni. Jadi wang si mati tak. Disebabkan si mati sudah tamat hak pemilikan. Maksudnya bila malaikat jemput dia tu terputus, terputus dah. Semua akaun close. Ia digunakan untuk kegunaan waris terdekat bagi meringankan bebanan keluarga si mati. Kalau ada bebanan, kalau tak ada bebanan, semua anak-anak okey belaka, sihat, duit banyak belaka kan. Tapi dah tradisi kita bila orang mati kita derma kan, duit ada, nak apa ni? Kita nak buat khairat untuk bapa kita, kita nak buat wakaf untuk itu terpulang kepada waris itu, bukan harta si mati. Yang kita kena fahamnya itu bukan harta waris. Wah khairat, wah derma tu bukan. Pasal si mati sudah mati, harta dia pun orang pusaka, apatah lagi harta yang baru masuk, dia tak ada pemilikan dah. Okey.
khairat kematian. Wang khairat kematian juga bukan pusaka. Dapat wang khairat kematian tu dia khusus untuk orang. Masjid ni pun ada khairat kematian kan. Asasnya ialah urusan pengebumian dan bakinya ialah untuk kegunaan waris terdekat atau tanggungan kepada si mati. Okey, kalau wang khairat kematian tu pasal mati baru dapat wang tu. Sistem tu diuruskan ialah untuk pengurusan kematian si mati. Jadi berarti dapat tu. Jadi dapat tu dapat pada si mati tak. Ada wang itu ialah wang, bukan pusaka. Jangan dapat banyak ni. Kita kan baru ni kan banyak kan. Covid, kerajaan, kalau katalah dia ada tabur haji, ada khairat kematian. Kaki tangan awam ada khairat kematian, masuk koperasi ada khairat kematian, masuk pelaburan amanah saham, PNB ada pelaburan, bank ada pelaburan, ada apa? Ada khairat kematian banyak. Cek ada 10 khairat kematian. Banyak. Jangan macam ni ahli waris lah. Bincanglah di kalangan ahli waris tu untuk buat apa harta tu. Dan dia bukan harta pusaka, bukan harta faraid. Okey, insya-Allah kan. Sekadar itu dulu, tak habis lah. Kenapa habis? Tak payah kan. Pasal panjang tu. Ada soalan? Okey. Sikit soalan tadi ditanya, adakah sama pahala sedekah dengan wasiat? Soalannya, adakah sama pahala sedekah dengan wasiat? Pasal saya kata tadi, wasiat adalah gunanya ialah sebagai sedekah jariah bila kita mati. Dia begini, sedekah ni dia berkuat kuasa masa kita hidup. Kita keluar duit, sedekah lah. Maksudnya dalam kita hidup kita boleh sedekah lah. Itu sedekah kan. Maksud sekarang ni kita berjawab, bila kita mati tak boleh sedekah dah kan. Masa kita hidup sedekah kita buat. Sedangkan wasiat ialah untuk persediaan kita mati. Allah programkan sedekah ni, kutiba alaikum idza hadara ahadakum mau in taraka khair dipadu kata kamu tu buat sedekah wasiat ni ialah untuk bila kita mati tu wasiat berkuat kuasa. Berarti persediaan kita untuk menuju ke alam kubur tu kita telah prepare dengan wasiat. Jadi wasiat dengan sedekah tak sama. Wasiat ialah bila mati, sedekah bila kita hidup. Masa kita hidup kita buat. Dan Allah programkan ini, wasiat ni kalau dalam hadis kan, siapa ada harta cukup 3 hari 3 malam tak buat wasiat, rugilah dia. Sebab tu kita jangan tunggu kita, maksudnya kita kena ada wasiat. Sebagai Muslim kita ada wasiat di sisi kita kan. Dalam hadis kita, dalam Quran kita, masalah wasiat ni saya selalu sebutkan, wasiat ni adalah hanya ada dalam Quran saja, hukum wasiat, peraturannya. Jadi bila kita tahu kita ni akan mati dan kita tak tahu bila-bila kita mati, kita buat wasiat. Sebab tu Allah programkan untuk semua. Wasiat ni bila kita saja balik, kita layak untuk buat wasiat. Pasal itu perintah daripada Allah, perintah dalam hadis. Saya tanya budak-budak saya kan, anak-anak pelajar, kamu buat wasiat? Tak buat lagi, dia kata. Tak buat lagi. Siapa? Mana ada harta? Ini tengok kan, mentaliti kita, maksudnya bila nak buat wasiat tu terbayar dah, peguam, beg James Bond, banyak. Sedangkan Allah tak perlu banyak kan. Di sisi Allah, semua orang, bila Allah programkan, masuk semua orang layak buat wasiat. Wasiat kalau orang tak mampu RM10, wasiat RM20, sah. Apa saja yang bernilai kita boleh wasiatkan. Tak semestinya RM1. Bang kemah, peralatan, perabot, buku, apa semua. Semua orang layak. Bila kata dia mukallaf, balik je, dia layak buat wasiat. Ini yang Allah. Bila yang Allah, dia tidak ada sempadan kaya, miskin, umur, bijak, mana, tak ada. Allah hanya ukur ketaatan, takwa. Aku ni dah layak buat wasiat. Bila layak? Semua orang layak wasiat. Mana ada tak harta cukup selai sepinggan. Semua orang layak.
Ini sistem Allah. Pasal Allah tak memerlukan amaun kita. Tak ada. Allah hanya menuntut ketaatan kita. Dia ni wasiat RM1, kawan ni wasiat RM1. Di sisi Allah tak ada nilai semua tu. Yang pentingnya ketaatan. RM1 RM1. Kepada kita, di sisi makhluk ni, banyak kawan tu, memang pahala dia besar. Belum tentu lagi di sisi Allah. Arwah ni bawa RM1 je wasiat. Belum tentu RM1 dengan RM1 tu di sisi Allah RM1 lebih mahal. Bukan tak. Belum tentu. Macam sekarang kalau kita tengok sejarah Islam, bila kalau kita belajar sejarah dulu, Bilal ni suara dia tak apa sedap, tapi Rasul pilih dia jadi Tok Bilal. Jadi Tok Bilal suara dia. Ada orang komen kan, tukarlah orang kan. Rasul saja nak layan orang ni kan, tukar. Pagi esok malaikat mari. Tak semai subuh ke pagi ni? Nah, kenapa? Tak dengar azan. Azan. Rupanya azan Bilal ni sampai ke langit 7. Azan kawan ni tak sampai ke mana-mana, malaikat tak. Sebab tu di sisi manusia dengar sedap, apa syok, banyak, mewah. Di sisi Allah tak kan. Jangan kita samakan tu. Itulah Allah kan. Dia adil, sangat adil. Suara dianugerahkan, bukan pilihan. Bila anugerahkan, ketakwaan, ketaatan. InsyaAllah sekadar itu dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar diberkati dirahmati Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.